Okey. Kita sambung tadabbur surah Al-Mumtahinah ataupun surah Al-Mumtahanah. Kita dah habis ayat pertama kan? Okey. Sebelum kita sambung ayat kedua, apa dia antara pengajaran ayat pertama? Saya ada bagikan? Ada tak? Banyak kan? Okey, cuba sebut satu. Tak ingat ah? Bahasa yang baik dalam menegur. Apa dia? Menggunakan bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang baik dalam menegur. Lagi? Satu yang tak ada. Sah? Ustaz tak satu. Orang yang beriman berkemungkinan buat dosa besar. Perlu taubat. Terus bertaubat lagi. Islam utamakan kemaafan daripada menghukum. Islam mengutamakan kemaafan daripada menghukum. Makna jangan cepat menghukum, tapi lebih baik cepat memaafkan. Lagi? Apa dia? Larangan bekerjasama dengan musuh. Khususnya kerjasama yang boleh menghancurkan Islam. Dan yang kelima, keimanan sebenar menyebabkan musuh benci dan mengusir. Keimanan yang sebenar akan memberi kesan, iaitu musuh akan benci dan musuh akan melawan. Bila musuh tak benci, musuh pula berkawan, mana Islam kita belum lengkap ataupun belum sempurna. Lagi? Itu je. Okey, saya tanya, kesalahan siapa yang bocorkan rahsia kerajaan tu? Sahabat tu nama apa? Hatib bin dia lepas seminggu ingat nama saja, lepas 2 minggu mak bapak pun lupa. Hatib bin Abi Balta'ah. Okey. Besar tak kesalahan dia? Besar kan? Kesalahan tu sepatut hukumannya apa? Bunuh. Tapi kenapa Nabi boleh maafkan walaupun kesalahannya sangat besar? Jadi pengajaran di situ apa dia? Apa pengajaran dia? Besarnya. Pengajarannya mungkin kita tak tulis ni. Bila orang tu buat salah, tengoklah kebaikan dia. Kan? Walaupun kesalahannya besar, tapi kalau jasa dia besar, kan? Kalau jasa dia besar, utamakan kemaafan. Jangan buat salah aja terus hukum tanpa kita melihat kembali kebaikan seseorang. Kadang-kadang manusia ni tersilap kan, tapi kebaikannya sangat-sangat besar, apatah lagi untuk Islam. Okey, ayat yang kedua, Allah bagi tahu antara sebab kenapa tak boleh kerjasama dengan orang kafir yang akhirnya boleh menjatuhkan Islam. Kenapa tak boleh? Sebabnya dalam ayat kedua Allah kata sekiranya yasqafukum mana? Menangkap. Dia terjemah menangkap. Saya tengok buku tafsir tak pernah terjemah menangkap. Yang ada ialah sekiranya mereka menang ke atas kamu. Yuzhiru alaikum. Mereka menanglah. Menang ataupun mengatasi kamu. Menang kan? Siapa pandai-pandai tambah ni? Dalam tafsir menang kan? Mengatasi kamu. Sekiranya mereka iaitu orang kafir yang kamu bagi kasih sayang tu mengatasi kamu, apa akan jadi? Yakunu, mereka akan jadi. Lakum, bagi kamu, mereka akan jadi bagi kamu A'da musuh, jamak. Kalau satu aduwun. Kalau satu aduwun. Kalau jamak ataupun plural a'da. Merah. Nampak ke? Okey.
A'da ni kita jarang dengar. Tapi aduun biasa dengar tak? Biasa. Biasa kan? Cuba baca. Innahu lakum Innahu lakum aduwwun mubin. aduun. Surah apa tu? Ada juga kelebihan baca surah Yasin. Kita biasa dengar perkataan aduun kan, musuh. Jadi kalau satu aduun, kalau ramai a'da. Jadi orang kafir ni kalau mereka menang mengatasi kamu, mereka akan jadi apa? Bukan kawan baik. Tapi a'da, musuh-musuh. Kemudian Allah huraikan, musuh macam mana ni? Apa dia akan buat pada kamu bila mereka jadi musuh? Wa yabsutu. Dan mereka yabsutu apa dia? Melepaskan. Itu dia melepaskan. Basata membentangkan. Melepas pun boleh lah. Dan mereka akan melepaskan ilaikum kepada kamu aydiyahum, tangan-tangan mereka. ID, tangan-tangan, plural. Kalau satu tangan, yadun. Mereka akan melepaskan kepada kamu tangan-tangan mereka. Kemudian wa alsinatahum, dan mereka akan lepaskan juga lidah mereka. Jadi alsinah jamak, alsinatun. Mufrad dia apa dah? Lisanun. Ini dah jadi bahasa Melayu kan? Ujian ujian lisan. Jadi lisan, lidah ataupun mulut, jamak dia alsinah. Mereka akan lepaskan tangan-tangan mereka kepada kamu dan lidah-lidah mereka bisuk dengan kejahatan. Apa maksud ni? Apa maksud? Kenapa Allah sebut tangan dan lidah? Allah boleh je mengatakan kalau mereka menang, mereka akan jadi musuh dan mereka akan menyakitkan kamu tanpa sebut tangan dan lidah. Bila Allah sebut mereka akan melepaskan tangan dan lidah tu, maksud apa? Mana orang kafir ni akan buat apa saja kejahatan pada kamu, sama ada menggunakan tangan, pukul, tembak, tikam, ataupun mulut, memaki, menghina, mencela. Makna Allah nak beritahu orang kafir akan guna apa saja bila mereka menang. Jadi jangan bagi kasih sayang kamu kepada mereka. Betul tak? Orang musyrikin buat kepada Nabi dan sahabat. Mulut dia maki Nabi kan, gila tukang sihir. Tangan dia buat apa? Bila Nabi sujud dia letak isi perut unta. Bila Nabi pergi ke Taif, dia baling guna tangan. Jadi mereka akan lepaskan tangan mereka dengan memukul, menikam kamu, dan mereka akan lepaskan lidah dengan memaki dan menghina kamu. Kemudian kemucaknya apa orang kafir nak kalau mereka dah menang? Wawaddu. Dan mereka menginginkan. Lau apa dah? Lau ni dah bahasa Melayu ni. Cuma tambah jika kat depan. Jadi apa? Jikalau. Dan mereka sangat ingin jikalau takfurun, kamu kufur. Jadi kafir macam mereka. Jadi orang kafir ni nak tak kita orang Islam jadi kafir macam mereka? Dia nak bila ni? Bermusim ke sepanjang masa? Macam orang kafir kat Malaysia, nak tak kita jadi kafir macam mereka? Nak tak? Tak, mereka ni orang kafir nak tak kita jadi kafir macam mereka? Dan mereka buat kerja tak? Buat kan? Okey, kita pula nak tak mereka jadi orang Islam? Dan kita buat kerja tak? Itulah hebatnya kita. Dia sama-sama nak, tapi yang buat kerja siapa dia? Orang kafir. Patut kita maki orang kafir kan? Patut kita maki kita ni sebab kita tak buat kerja.
Orang kafir pergi merata tak untuk berdakwah supaya orang Islam masuk Kristian, kan? Tapi kita duduk dalam kelas je. Okey, orang kafir ni dia nak kita jadi kafir. Tapi ada ketika satu masa dia nak pula jadi Islam macam kita. Semua orang kafir nak jadi Islam macam kita. Bila tu? Bila? Di akhirat. Masa tu kita tak payah berdakwah, tak payah buat kerja apa. Dia sendiri nak jadi Islam. Kan? Sebab apa tu? Bila tu? Di akhirat kan, tapi tepat waktunya yang paling tepat bila? Orang kafir betul-betul, ya Allah, kalau aku jadi orang Islam, alangkah baiknya. Bila tu? Cuba tengok surah Al-Hijr. Ayat yang ke-2. Al-Hijr. Dua ketiga. Yawad. Rubbama. Surah ni ayat 2. Rubbama. Rubbama. Yawaddul ladzina kafaru law kanu. Subhanallah, tengok terbalik. Masa kat dunia dia nak apa? Wawaddu law takfurun. Tapi di akhirat besok yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bila ni? Dalam tafsir ulama mengatakan bila dia masuk neraka, dia tengok orang Islam keluar daripada neraka. Lepas seorang-seorang. Maka dia kata apa? Ya Allah, kalau aku dulu jadi orang Islam, aku juga akan boleh keluar daripada neraka. Tapi lau. Lau ni makna apa lau? Yalah, apa makna jikalau? Yang tak mungkin berlaku, tak mungkin berulang. Macam saya kata, alangkah baiknya jikalau aku menjadi orang muda. Boleh, mungkin tak? Mustahil. Jadi lau ni biasa diguna kepada benda yang mustahil. Okey? Kemudian Allah beritahu, lan apa dia? Tidak sekali-kali. Tanfa'ukum, memberi kepada kamu. Arham jamak rahim. Kalau silaturrahim apa makna? Keluarga kan? Silaturrahim. Jadi kalau arham makna kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Tidak memberi manfaat pada kamu hubungan kekeluargaan kamu. Wala auladukum, dan tidak juga auladukum, anak-anak kamu. Bila ni tidak akan memberi manfaat? Maknanya kalau kat dunia beri manfaat tak anak cucu kita? Beri manfaat. Kadang-kadang orang tua tu sunyi kan, tapi terhibur dengan cucu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Okey. Apa kaitan ayat ni dengan sebelum ni? Tiba-tiba Allah kata hubungan kekeluargaan, anak-anak kamu sikit pun tak beri manfaat pada kamu. Apa kaitan dengan cerita sebelum ni? Siapa boleh kaitkan, makna dia dah tadabbur dah. Haji, boleh? Musuh ni tak kira lah sama ada dia dari keluarga kita ataupun bukan keluarga kita. Kerana keluarga kita, kalau dia jadi musuh, dia tak akan beri manfaat pada kita. Anak ataupun keluarga atau kerabat tak akan beri manfaat.
hubungan kekeluargaan kita itu. Itu macam huraian tapi tak mengaitkan dengan ayat sebelum. Ayat pertama cerita pasal apa? Ha? Cerita pasal apa ayat pertama? Ha? Yalah, cerita pasal siapa? Hatib bin? Okey, apa yang mendorong Hatib? Apa yang mendorong Hatib untuk bocor rahsia tu? Ha? Sebab nak jaga keluarga dia kat Mekah. Jadi Allah nak tempelak. Kamu nak jaga keluarga sampai agama hancur, akhirnya keluarga kamu sikit pun tak boleh bantu kamu pada hari kiamat. Boleh faham? Jadi kalau nak selamat, kena jaga apa yang paling utama? Jaga Islam. Ya Allah, besarnya pengajaran. Pengajaran yang besar pada berapa ramai yang habiskan masa, habiskan duit untuk jaga anak, jaga harta. Tapi akhirnya anak dia tak beriman. Dan akhirnya anaknya heretnya ke neraka. Kan? Dia tak jaga agama, jaga anak. Mana Allah nak tegur? Jagalah agama yang pertama. InsyaAllah kamu selamat, anak kamu selamat. Betul tak? Nak punyalah nak jaga anak, dia sanggup balik kerja penat hantar anak. Lepas tu ambil anak lagi, pergi hantar tuition, pergi hantar sekolah mahal. Tapi anak tak kerti solat. Jadi Allah nak bagi tahu anak kamu, kamu sayang macam mana, kamu habiskan duit banyak mana pun, kalau dia tak beriman, lan tanfa'akum. Saya nak cerita, ada seorang, ada pelajar saya, dia belajar online je. Di Terengganu. Anak dia umur 13 tahun. Sebelum ni sekolah lah, sekolah rendah 1 sampai tahun 1 sampai 5. Kemudian dia berhentikan. Kemudian belajar kat rumah aja. Dia dengan bapak dia ajar di rumah. Ajar apa? Ajar hafal Al-Quran, ajar tadabbur. Setiap hari ada kelas online, satu family tu tengok kelas. Dan sekarang anak dia hasil belajar di rumah tu, tak ada kos tak ada kos. Boleh hafal 7 juzuk Al-Quran di rumah. Kemudian setiap ayat yang dia baca, yang dia hafal, dia boleh hurai maksud ayat dan pengajarannya. Kita ada interview baru ni. Nanti video dia kita akan itukan. Maksud saya apa dia? Dia nak pastikan anak dia selamat dan dia selamat. Maka dia pentingkan agama. Dan tak ada kos pun. Tapi berapa ramai yang pergi hantar sekolah yang cemerlang kan? Kosnya besar, masa habis, penat, letih. Tapi anak satu ayat Quran pun tak hafal, satu ayat pun tak faham. Betul kan? Kebanyakan macam tu. Jadi Allah nak kata, jangan tersilap langkah. Jangan terlalu banyak habis untuk jaga anak fizikal dia masa depan kat dunia. Tapi di akhirat langsung tak membantu kamu. Betul kan? Betul. Berapa banyak ibu bapa yang mengadukan, anak saya dah sekolah asrama penuh tapi hancur. Hancur. Betul. Yang telefon saya banyak. Pergi sekolah asrama, kemudian pergi universiti, bergaul bebas, sampai tak berzina. Kecewa tak? Habis masa, habis duit banyak. Ini Allah nak tegur ni. Utamakan agama. Utamakan agama. Okey. Kemudian, kenapa tak boleh bagi faedah? Allah kata apa? Yafsilu. Dia, itu Allah, yafsilu apa dia? Akan memisahkan. Yafsilu yufarriq. Memisahkan. Memisahkan bainakum di antara kamu. Jadi ayat ni seolah Allah nak bagi sebab. Kenapa harta anak-anak, hubungan silaturahim tidak memberi manfaat sedikit pun hari kiamat? Kenapa? Jawapannya ialah sebab hari kiamat Allah pisahkan antara anak dengan bapa bila tak beriman. Contoh seperti apa? Nabi Nuh kan? Nabi Nuh habis masa dia untuk ajar agama pada anak dia. Anak dia tak beriman. Okey, anak tak selamat. Tapi bapa selamat tak? Bapa selamat. Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Yauma yafirru al-mar'u batihi wa banihi, kemudian likulli imri'in sya'nun
yughnihi. Surah apa ni? Ha? Bukan. Surah ini. Abasa Ha, surah? Abasa. Surah apa ni? Itu Abasa. Abasa. Surah Abasa. Cuba terjemah. Yauma. Ni, yaumal qiyamah, pada hari itu yafirru. Akan lari ni. Akan lari Siapa akan lari daripada kita? Musuh kita? Bukan. Bukan musuh kita. Yang akan lari ialah seseorang min akhihi, abang dia. Adik dia, kakak dia. Dulu rapat tak? Dulu sayang tak? Pergi mana-mana dengan adik-beradik kan? Ada masalah mengadu pada adik-beradik. Tapi akhirat, lari. Siapa lagi yang lari? Wa ummihi, dan dia lari daripada mak dia. Jumpa mak, habis. Mak pula lari tak daripada anak. Dulu berpisah tiada. Kan? Tapi bila di akhirat, nampak muka mak, cabut lari. Anak pun cabut lari. Wa abihi, dan bapaknya. Wa sahibatihi. Siapa sahibah? Bukan. Kalau lari daripada sahabat, okey lagi. Sebab dia sahabat kan. Tapi lari daripada sahibah, isteri. Pernah tak suami-suami lari daripada isteri sekarang? Pernah tak? Isteri pula pernah tak lari daripada suami? Suami balik, dia cabut lari. Ada? Tak ada. Pertama-tama masa mula-mula kahwin kan? Tunggu je. Kenapa tak balik? Kenapa tak balik? Cuma masa tua tu, kenapa balik awal? Tapi di akhirat besok, nampak muka suami, cabut lari. Sebab apa ni? Ni. Yafsilu. Allah bila tak beriman. Dan kenapa semua lari? Likulli imri'in minhum, setiap orang daripada hari itu, yauma izin, likulli imri'in minhum yauma izin sya'nun yughni. Apa maksud dia? Setiap orang pada hari itu yauma izin ada sya'nun, urusan masing-masing, yughnihi, yang menyibukkan diri dia. Tak ada masa nak tengok muka suami dah. Tak ada masa nak tengok anak. Sebab apa? Dosa dia belum tentu boleh selamat. Kalau tengok anak, mungkin dosa dia lagi bertambah. Tengok suami lagi. Jadi masing-masing nak tuntut. Anak nak tuntut hak dia. Suami pula nak tuntut hak isteri, macam-macam. Jadi lebih baik cabut. Tapi nak cabut, nak lari ke mana? Kalau kat dunia kita boleh lari tak? Boleh tak? Boleh pergi mak bapak kita, pergi Kuala Lumpur, pergi Thailand kan. Tapi daripada mahsyar nanti nak lari ke mana? Ada pokok tak nak berlindung? Ada gunung? Tak ada. Okey. Kemudian wallahu, dan Allah ta'maluna, ada ta'mal, ada bima, dengan apa yang kamu kerjakan, basir, maha. Ayat ni Allah nak beritahu apa ni? Ini maksud yang tersurat kan? Allah maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Itu yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Apa dia? Kita itu tadi. Kita hati tu. Bukan. Hatib tu sebenar ayat ni turun pada Hatib, tapi pengajaran untuk semua kan. Sebenar ayat ni Allah nak beri amaran pada kita. Kadang-kadang kita ada kasih sayang pada orang kafir kan. Orang lain tak tahu, isteri tak tahu, tapi Allah tahu. Kan? Kadang-kadang kita seronok bekerja di satu syarikat kan. Syarikat tu orang kafir, tapi solat pun tak boleh. Tapi kita seronok sebab gaji besar. Allah tahu. Allah tahu kamu nak apa sebenar. Nak redha Allah ke nak keseronokan dunia. Jadi ayat ni amaran kepada kita ni. Kemudian Allah bagi tahu. Sebab itulah surah Mumtahinah ni intipati dia apa dah? Iaitu cinta dan benci kerana Allah. Kalau cinta kerana Allah, bukan kerana nafsu. Kalau benci pun kerana Allah. Okey? Jadi seolah Allah nak bagi tahu, kamu wajib benci dan wajib cinta hanya kerana Allah. Jangan ada kerana orang, kerana manusia, kerana nafsu. Okey, ada tak contoh?
Contoh, bagaimana kita nak cinta hanya kerana Allah dan benci pun kerana Allah. Bagaimana kita nak berlepas diri, tak nak langsung ada rasa sayang pada orang kafir. Bagaimana? Maka Allah bagi contoh. Contoh, supaya dengan contoh kita lebih jelas. Iaitu, qad kanat. Sesungguhnya, kanat adalah lakum, bagi kamu uswah. Apa makna uswah? Tauladan ataupun ikutan. Hasanah yang baik. Jadi ikutan yang baik ni pada siapa? Mak bapak kita? Belum. Pada nenek moyang kita? Tak. Ikutan yang terbaik ialah fi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim. Dan wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, yang beriman. Macam mana tu? Ini Allah nak bagi contoh. Macam mana kita kena berlepas diri daripada orang kafir. Contoh Ibrahim lah. Ibrahim berlepas diri tak daripada orang kafir? Termasuklah siapa yang kafir ni? Yang Ibrahim berlepas diri. Contoh, walaupun bapa kena jelas. Akidah tak boleh ditolak ansur. Walaupun bapa kena jelas, kena sampaikan. Kalau sampai terpaksa berpisahlah. Sebab yang utama ialah agama, bukan hubungan kekeluargaan. Okey. Izqalu, ketika mana? Qalu, mereka berkata. Liqaumihim, kepada kaum mereka. Kaum mereka ni sembah apa ni? Sembah berhala. Bahkan bapa dia sendiri adalah bapa kita, dia tak sembah berhala. Dia solat. Dan dia dia tak buat benda kafir. Tapi kadang-kadang dia buat benda yang bid'ah kan. Kita berani tak nak tegur? Berani tak? Kadang-kadang kita tak berani kan? Inilah Allah nak beritahu. Bukan masalah kufur dan syirik saja. Tapi kadang-kadang masalah kemungkaran. Anak kita buat, isteri kita buat, suami kita buat, mak bapak kita buat kan, pakcik kita buat, kita tak berani nak tegur. Bila tak berani nak tegur, kita lebih takutkan siapa? Lebih takutkan manusia. Jadi contoh jadilah Ibrahim. Ibrahim bukan tegur orang biasa-biasa ni. Tegur siapa? Bapak dia sendiri. Inna, ketika mereka, Ibrahim dan pengikut dia berkata pada kaum mereka, Inna, sesungguhnya, kami, bura'a. Bura'a apa mana? Kalau satu bari'un. Kalau seorang bari'. Kalau ramai bura'a. Ada tak salah satu surah dalam Quran nama dia surah Bara'ah? Ada? Surah apa? Surah At-Taubah. Kan? Surah tu ada bismillah tak? Mula ayat apa dah? Ayat pertama. Bara'atun. Kan? Jadi bara'atun makna apa? Berlepas diri. Bebas. Jadi kata Ibrahim dan pengikut dia kepada kaum mereka apa dah? Sesungguhnya kami berlepas diri. Minkum, dari kamu. Sebab kamu kufur. Walaupun bapa kami, walaupun sepupu kami tak masuk campur urusan kamu. Dan kami juga berlepas diri wa mimma, dan dari apa yang tak budun kamu sembah. Dua kena jelas. Kadang-kadang dia berlepas diri daripada berhala yang disembah, tapi dengan bapa dia setuju. Tak boleh. Dua-dua kena berlepas diri. Penyembah berhala dan berhala tu.
Kami bukan urusan kami dan kami tak ada kaitan langsung. Min dunillah, yang kamu sembah dari selain Allah. Kafarna, jelas kami telah ingkar, jelas, isytiharkan. Jangan takut-takut. Kami macam Allah kata apa? Lakum, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kafarna macam kita kan, kadang-kadang bila hari raya kita buat apa? Depa raya kan? Boleh tak? Ataupun kongsi raya? Tak boleh. Sebab raya ni adalah ibadat, bukan budaya. Jadi kafarna, kami telah ingkar bikum, kepada kamu, wa bada bainana, dan telah nyata bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kamu, al-adawah, pemusuhan. Jadi di sini permusuhan. Bermusuh dengan siapa ni? Mungkin dengan bapa. Tapi bermusuh kerana apa? Kerana Allah. Ini yang intipati surah Al-Mumtahinah. Cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Ramai tak orang yang kita benci? Ramai kan? Tapi kadang-kadang kita benci bukan kerana Allah, kerana nafsu. Ada orang sepupu kita kan asyik baik dengan kita, bagi bantuan, tapi dia tak solat, dia bukan orang, kita tak tegur, kita suka pada dia. Adakah kita suka kerana Allah? Tak. Suka mesti kerana Allah. Apa dia? Bila dia buat salah, kena tegur, walaupun dia membagi bantuan pada kita setiap hari. Itu makna suka kerana Allah. Okey, wal baghdha, dan kebencian. Kena benci apa yang Allah benci. Abadan, sampai bila ni? Sampai abadan, selama-lama. Tapi adakah sampai bila-bila kita kena bermusuh dengan mereka? Tak. Walaupun abadan, tapi hatta, sehingga. Ada hak dia, sehingga sehingga kamu beriman. Bila kamu beriman, dia kufur kepada Allah 50 tahun. Lepas tu pagi besok dia beriman. Dan kita bermusuh dengan dia 50 tahun. Pagi besok pukul 6 pagi dia beriman. Wajib tak kita berhentikan permusuhan kita dengan dia? Ya. Dan wajib tak kita sayang dia macam sayang orang beriman yang lain? Wajib tak? Itu beriman kerana Allah. Cinta kerana Allah, benci. Boleh faham? Susah tu. Susah. Orang yang lama kita benci, lama kita musuh, tiba-tiba bila dia mengucap, kita nak sayang. Macam tak ada apa-apa. Itulah Islam. Okey, wahdahu. Tu'minuna, ada perkataan tertinggal ni. Tu'minuna billahi wahdahu. Beriman kepada Allah yang esa, yang satu. Illa, kecuali, apa maksud kecuali ni? Ibrahim kamu kena jadikan sebagai contoh tauladan. Kecuali dalam satu bab je, jangan ikut Ibrahim. Bab apa ni? Illa qaula Ibrahim, kecuali kata Ibrahim. Kita tengok di, saya tak tulis habis sebab ayat ni panjang. Cuba tengok di Quran. Illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali kata Ibrahim kepada bapaknya. Bapak Ibrahim nama apa? Nama apa Ibrahim? Ada sebut dalam Quran? Makcik dapat dari mana ni? Subhanallah, ada makcik. Kenapa takut? Memang ada pun.
Kadang-kadang kita dah dapat daripada Quran tapi tak yakin. Ada dalam Quran. Azar. Ada. Yang ada dalam Quran kita takutkan. Yang tak ada kita tambah pula kan. Macam wanita yang goda Nabi Yusuf. Ada tak Allah sebut nama dia? Tapi kita senang-senang je bagi nama. Nama apa dia? Pandai-pandai kan. Siapa lagi yang tak ada nama kita bagi nama? Siapa? Tak, Aisyah ada. Okey. Kecuali kata Ibrahim kepada bapaknya Azar. Apa kata Ibrahim kepada bapaknya? La astaghfiranna laka. Bapaknya kafir. Tapi Ibrahim kata apa? Aku akan mohon ampun untuk engkau. Ya Allah. Tengok hati seorang anak. Walaupun bapa dia kafir, tapi dia tetap nak Allah ampunkan dosa. Tapi boleh tak kita minta ampun untuk bapa yang kafir? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi Ibrahim minta ni. Ni Allah kata, jadikan Ibrahim sebagai contoh. Tapi dalam bab ni, jangan. Jadi Ibrahim buat salah ke ataupun apa ni? Ada sebab Ada sebab Ibrahim buat. La astaghfiranna laka, aku akan mohon ampun untuk engkau. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan aku tak memiliki apa-apa pun daripada Allah untuk membantu kamu. Aku tak boleh selamatkan kamu. Aku hanya boleh berdoa je. Nak selamatkan kamu daripada neraka tak boleh. Yang boleh selamatkan Allah. Okey. Kenapa Ibrahim buat ni? Benda yang salah, tapi kenapa Ibrahim buat? Cuba buka surah At-Taubah ayat 113. Surah At-Taubah ayat 113. Okey, Allah kata apa? Makalin Nabi, tidak harus bagi seorang Nabi wallazina amanu, dan tidak harus juga bagi orang beriman. Apa yang tidak harus? An yastaghfiru lil musyrikin, minta ampun kepada orang kafir. Walaupun bapa dia haram kita berdoa pada orang kafir walaupun bapa kan. Kecuali doa apa dia? Doa supaya dia dapat hidayah. Itu patut. Kan? Contohlah, dia bagi hadiah pada kita. Boleh tak kita kata, jazakallahu khairah? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab jazakallahu khairan adalah antara bentuk doa. Semoga Allah balas kebaikan. Allah tak mungkin balas kebaikan orang kafir. Sebab mereka belum Islam. Jadi kita doa apa? Semoga Allah bagi hidayah pada kamu. Bila dapat hidayah, doalah apa saja. Sihat ke, rezeki ke. Okey. Walaupun mereka itu adalah uli kurba. Mempunyai hubungan kerabat. Mimba dima, dari selepas tabayyana lahum. Jelas kepada mereka annahum ashabul jahim. Kalau dah jelas mereka tu kafir dan kalau mati akan masuk neraka, maka haram kita berdoa pada mereka. Melainkan doa untuk mendapat hidayat. Kemudian, tengok ayat 114. Allah kata apa? Wama, ini sebab Ibrahim berdoa ni pada bapaknya yang kafir. Wama kana istighfaru Ibrahim li abi. Tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya kecuali an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Kecuali kerana janji Ibrahim kepada Ibrahim pernah berjanji kepada bapa dia, masa bapa dia halau dia kata apa? Tak apalah kamu nak halau aku pun, aku tetap akan berdoa kepada Allah supaya Allah ampun. Itu janji Ibrahim. Maka dia nak tunaikan janji dia pun baca. Baca apa? Dia mohon ampun untuk bapaknya. Tapi setelah jelas bapaknya kafir, dia tak buat dah. Dia berhenti terus. Itu orang beriman. Bila Allah kata tak boleh, terus dia berhenti. Wa'ada iyahu falamma tabayyan. Maka mana
Maka tatkala tabayyan. Apa makna tabayyan? Telah jelas lahu kepada Ibrahim annahu, bahawa bapaknya adalah aduun, musuh bagi Allah, tabarra'a minhu. Dia pun tabarra'a, bara'ah, bariun. Okey, sekarang aku tak boleh dah minta ampun untuk kamu sebab jelas kamu dah kafir dan Allah pun tak bagi. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Okey, Ibrahim berjanji pada bapa dia nak minta ampun. Cuba buka surah Maryam ayat 56. Sorry, 46. Muka surat 308. Muka surat 308. Ayat 46 dan 47. Muka surat 308. Ada, jumpa? Jumpa, okey. Apa kata? Bapa, bila Ibrahim berdakwah pada bapa dia ni, kenapa kamu sembah patung yang tak mendengar, yang tak boleh melihat, tak boleh bercakap? Maka bapa dia jawab apa? Qala araghibun anta an alihati? Hei Ibrahim, kenapa kamu nak benci sangat dengan Tuhan aku ni? Ya Ibrahim, la illam tantahi, bapa dia bagi amaran. Kalau engkau tak berhenti daripada berdakwah kepada aku akan buat apa? Aku akan rejam. Tengok. Risiko dia berdakwah pada bapa kata apa? Aku akan rejam. Rejam ni balinglah, sama ada dengan batu ataupun apa-apa. Dan wahjurni maliya. Wahjurni bahasa kasar dah. Dah kamu berambus. Bapa Ibrahim kata Ibrahim, dah hijrah, pergi jauh-jauh, jangan balik lagi. Walaupun dah berdakwah dan kena maki, kena marah, tapi bahasa Ibrahim kepada bapaknya tetap lembut. Cuba tengok ayat 46, 47. Qala salamun alaika. Ibrahim kata apa? Sejahtera ke atas engkau dan sa'astaghfiruka. Jumpa? Astaghfiruka, aku minta ampun. Tapi kalau ada sin kat depan menunjukkan apa? Akan. Itulah janji. Aku akan. Dia tak buat lagi masa tu. Aku akan minta ampun. Itu janji Ibrahim. Sebab itulah, sebab janjilah dia tunaikan. Jadi Allah kata Ibrahim dimaafkan. Sebab dia minta ampun, sebab nak tunaikan janji. Tapi lepas tu bila Ibrahim tahu, dia tak minta ampun dah. Bolehkah? Habis. Kita habiskan ayat ni, surah Mumtahanah. Apa dia? Tak. Ada pendapat ulama mengatakan Azar yang Allah sebut dalam Quran bukan bapa dia, tapi pakcik dia. Sebab ada perkataan ayat lain Allah menggunakan pakcik, tapi Allah guna perkataan bapa. Tapi pendapat tu pendapat yang lemah. Sebab Ibrahim bila berdakwah kepada bapa dia, dia kata apa? Ya abati, wahai bapakku. Tak ada dalam bahasa Arab anak saudara cakap pada pakcik dia ya abati, tak ada. Kalau sebut abati memang bapa. Jadi pendapat paling kuat Azar adalah bapa dia. Okey. Kemudian Rabbana ayat yang keempat. Kita balik pada surah Al-Mumtahanah. Hujung Rabbana, wahai Tuhan kami, alaika tawakkalna. Subhanallah. Siapa cakap ni? Ibrahim dan orang beriman. Wahai Tuhan kami, alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepada engkau kami kembali. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau tempat kami semua kembali. Apa maksud ni? Kenapa lepas Ibrahim berdakwah kepada bapa dia, kepada kaum dia, kemudian Ibrahim dan orang beriman berlepas diri. Lepas tu dia kata apa? Kami apa? Tawakal kan? Apa kaitan? Bila berdakwah pada orang kafir,
dan orang kafir pula bapa dia dan kaum dia ramai tak? Ada risiko tak? Ada risiko. Maka bila ada risiko, kewajipan kita beriman kenapa? Kena serah pada Allah. Itulah kekuatan orang beriman. Walaupun seorang, walaupun tak ramai, tapi kekuatan kita bila Allah bersama kita, kita akan selamat. Jadi bila berlaku apa-apa masalah, baca doa ni, Rabbana alaika tawakkalna. Aku serah pada engkau. Wa ilaika, dan kepada engkau. Okey, boleh? Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan supaya kita tidak takut kepada manusia. Kita hanya takut pada Allah. Kita hanya cinta kerana Allah dan benci pun kerana Allah. Okey, cukup ah? Kita berhenti setakat ayat 4. Ada soalan? Ada soalan tak ada? Tanya yang Ustaz, apa maksudnya kita istighfar untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia? Adakah maksud dengan doa atau istighfar? Tak. Maksud kita minta ampun kepada mak bapak kita yang telah meninggal dunia, mana kita baca Allah maghfir li abi. Ya Allah, ampunlah dosa untuk bapakku. Itu pun kalau bapak kita Islam lah. Allah maghfir li abi, Allah maghfir li ummi. Dan untuk kalau untuk semua orang Islam, Allah maghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum. Jadi kewajipan kita sebenar sebagai orang beriman, kena berdoa kepada semua orang, bukan mak bapak kita je. Termasuk orang Islam yang lain dan termasuk yang telah mati ataupun yang masih, kena selalu baca. InsyaAllah bila kita selalu baca doa ni, bila kita mati pun orang akan baca doa dan kita dapat faedahnya. Okey, tak ada? Tak ada soalan ni? Ada soalan? Tak ada? Tak, dia tak tepatlah dan bercanggah dengan hadis Nabi. Sebab Nabi kata salatul laili masna masna. Salat malam dua-dua. Jadi yang terbaik ialah berdasarkan hadis tu, buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan ulama juga mengatakan antara 4 1 salam dengan 4 2 salam, lebih baik 4 lah, sebab kalau 4 rakaat 2 salam, makna kita dah solat macam 2 solat lah. Tapi kalau 4 rakaat 1 salam, macam kita baru solat 1 solat. Okey. Pahala apa ni? Tak, dia kalau 2 rakaat selepas Isya, dia digambungkan dengan solat sunat rawatib yang lain lah. Yang 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib dan 2 selepas Isya, semua sekali 12. Kelebihannya, Allah akan bina untuk kita sebuah istana di syurga. 12 rakaat, termasuk 2 rakaat selepas Isya. Tapi kalau kita tambah lagi 2 rakaat selepas Isya, jadi 4, itu kelebihan lain. Ada satu hadis, Nabi kata siapa yang solat 2 rakaat selepas Isya, maka seumpama dia beribadat di malam Lailatul Qadar. Itu. Jadi kalau 4 rakaat selepas Isya, ada 2 kelebihan yang berbeza. Okey, cukup lah. Kalau perempuan tu kematian suami bersalin dan tak ada orang lelaki, suami dia semasa dia bersalin, boleh tak perempuan sebab isteri dia azamkan anak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya azan ni ialah lelaki. Tapi kalau dah tak ada masalah. Sebab dalam hadis tu, walaupun ada ulama mengatakan hadis melakukan azan ketika baby baru lahir, ada ulama hadis kata hadis dhaif. Tapi hadis tu tak menyebut yang melakukan azan tu lelaki ataupun perempuan. Yang sunat, yang utama melakukan azan je.
Okey, cukup lah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.